Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ahlan wa sahlan semua yang hadir, sahabat yang mulia Raja Luzdin. Semua sahabat yang ada, kalau boleh catatlah nama, boleh ada berkenalan dengan antum. Mudah-mudahan persahabatan ni guna ke akhirat nanti. Alhamdulillah semua pada sahabat di TikTok dan juga Facebook yang ada pada waktu ni, Alhamdulillah semua. Walawi alhamdulillah alhamdulillah. Azianga barakallahu fikum, Jadi renungan pagi ni daripada tafsir surah Fatir ayat ke-32 berkenaan dengan rahsia bagaimana kita dapat meningkatkan amal salih kita dalam fokus Ramadan pada kali ini, iaitu membaca Al-Quran. Farahida Masalah Sujanial Fitri Osman barakallahu fikum. Saya nulis tajuk ni penting sangat bagi memastikan kita jadi defense di TikTok je. Terima kasih Zaha Naria. Alhamdulillah semua, barakallahu fikum. Maaf terlambat sikit Jadi renungan kita pada pagi ni ayat 32 surah Fatir. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir ni tolong buka jilid yang ke-7. Tafsir Ibn Katsir buat pertama kali terjemahkan dalam bahasa Melayu ni. Yang selalu anda maklum kepada tuan-tuan, Inna Ghazali Zahru, buka jilid ke-7, muka surat ke-576 ayat 32 surah Fatir. Surah yang terletak sebelum surah Yasin. Baik, alhamdulillah semua, barakallahu fikum. Dari Indonesia masya-Allah Zahru, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Terima kasih semua bini rumah, alhamdulillah. Sri Daniel. Baik, ayat 32 ini bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Iaitu maksud terjemahannya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, ada di kalangan mereka yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu buat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah kurnia yang amat besar. Alhamdulillah jarogaya, barakallahu fikum. Terima kasih semuanya, terima kasih yang hadir. Bob Prada dan Salan, barakallahu fikum. Terima kasih. Tolong share pada teman kita lain, tahu penting sangat topik ni. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang belum menerima jodoh mudah-mudahan Ramadan ini dapat jodoh salih-salihah, yang belum dapat zuriat mudah-mudahan dikurniakan zuriat Maizan Baba, yang belum dapat masuk rumah mudah-mudahan dimudahkan untuk masuk rumahnya. Yang ada masalah ni apa mudah-mudahan diselesaikan. Bunga berguran, banyaklah berdoa. Ramadan mustajab doa, Alhamdulillah semua, barakallahu fikum. Baik, dalam kaitan ayat ini Allah berfirman, kami menjadikan orang yang menegakkan kitab yang agung, yang benarkan kitab-kitab para rasul yang telah kami pilih antara mereka adalah umat ini. Kemudian dia membahagikan umat ini kepada 3 golongan. Yang baca Al-Quran ni ada 3 golongan tau. Chia Bing Chuan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ayat 32, baik. Pertama, zalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri, iaitu orang yang tidak memberikan perhatian dalam sebahagian daripada kewajipannya, bergelumang dengan sebahagian diharamkan. Dalam kaitan Al-Quran, maknanya tidak ambil peduli sangat tentang Al-Quran, tak ambil tahu tentang Al-Quran. Ini yang dipanggil zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid, ada yang pertengahan, iaitu orang menunaikan kewajipan dan meninggalkan apa haram, walaupun kadang-kadang sebahagian daripada dianjurkan, kadang-kadang tertinggal sebahagian dianjurkan, laksana perkara yang dimakruhkan. Ini adalah kebanyakan manusia. Kalau kita gambarkan sebagai graf, macam tu. Yang duduk tengah-tengah tu yang sederhana, lebih kurang sudahlah, tak ada akad dia, rotan akar pembuna. Kadang-kadang patah ni boleh digunakan, tapi dalam setengah keadaan tak boleh digunakan. Kerana itu yang menjadikan bangsa kita lemah. Kerana kita lebih kurang rumah lebih kurang, sengit lebih kurang, semuanya lebih kurang. Tak boleh lebih kurang tuan-tuan, kena sentiasa lebih. Itulah yang dimaksudkan sebagai orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Antara mereka pula ada yang lebih dahulu buat kebaikan dengan izin Allah, iaitu orang melakukan kewajipan dan perkara-perkara dianjurkan serta meninggalkan perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan dan sebahagian daripada hukum yang mubah. Ini kalau kita lihat dalam konteks kehidupan, manusia ni memang terbagi pada 3. Yang pertama, yang bersungguh-sungguh buat segala tuntutan ni kelarangan. Yang kedua, lebih kurang. Yang ketiga, memang apa dipanggil sebagai ifrat,
Ifrat maknanya dia tidak memenuhi segala tanggungjawab dan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Buat main. Ini adalah golongan yang dipanggil sebagai menzalimi diri sendiri. Kenapa orang melakukan dosa ni dipanggil menzalimi diri sendiri, tuan? Kerana dia mengakibatkan hukuman Allah kena untuknya. Doanya tak mustajab. Macam bulan Ramadan ni kan, sepatutnya doa mustajab, tapi kerana buatan haram yang dilakukan, maksiat yang dia tidak tinggalkan, taubat yang dia tidak lakukan, maka doanya semua tergantung, tertahan, tak diambil peduli oleh Allah SWT. Na'udzubillah, tuan-tuannya. Sedangkan bulan ni bulan mustajab, segala perkara yang kita minta dimakbulkan oleh Allah SWT. Bulan ditambah rezeki bagi mukmin, dalam hadis mengatakan demikian. Tapi malang sekali bagi setengah orang yang sentiasa melakukan maksiat dan tidak bertaubat, maka doanya tidak diperhatikan oleh Allah SWT. Alangkah ruginya golongan sedemikian, ya. Baik. Ali bin Abi Talha berkata daripada Ibn Abbas, ini metodologi tafsir. Seseorang itu tidak mengatakan pada tafsir ikut suka dia, tapi dia mesti baca pandangan para salafus salih yang berasaskan kepada pandangan para sahabat datang daripada Nabi SAW. Ini kaedah tafsir yang betul. Inilah yang akan kita perhatikan dalam tafsir Ibn Katsir ini, tuan-tuan. So dapatkan, tuan-tuan, sebagai satu usaha kita untuk memahami kalam Allah SWT. Alangkah ruginya kita ni hidup zaman sekarang ni, bahasa-bahasa dunia semua kita faham, perniagaan bukan main rancak dilakukan, tapi ikut kalam Tuhan ni ada yang tak ambil peduli, lebih kurang. Jadi ini satu kerugian. Allah beri pada kita zaman teknologi maklumat pada ini, nyangkanya kita makin dekat dengan Allah SWT dengan sumber-sumber yang ada. Tapi sumber yang betul ni kena dapatkan daripada tempat yang betul. Kerana banyaklah mufti yang terdapat dalam Google, mufti dekat Chrome, mufti dekat Safari, mufti macam-macam mufti ada. Kita mau dapatkan rujukan daripada sumber yang asli, autentik, tuan-tuan. Baik. Ali bin Abi Talha berkata daripada Ibn Abbas tentang firman-Nya, "Summa awrathna al-kitab alladhina safaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dia Ibn Abbas berkata, mereka adalah umat Muhammad SAW yang Allah wariskan kepada mereka kitab diturunkan olehnya. Lantas orang menganiaya diri sendiri di antara mereka akan diampuni olehnya. Orang yang pertengahan akan dihisap secara ringan, dan orang berlumba buat kebaikan dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Jadi yang mana satu kita, tuan-tuan. Pada ini kalau kita perhatikan orang jalan kat jalan raya, kita kena ikut proper, kena berhenti kat traffic light. Tapi ada orang, polis mengiringi dia, pergi ke sana, pergi kemari. Ya, mudah-mudahan kat dunia senang, kat akhirat pun senang lah. Jangan kat akhirat besok menanggung dosa orang lain dan juga sumpah serana orang lain. Dia tak maulah begitu, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, ada orang yang masuk syurga tanpa hisap. Kalau kita pergi beratur di satu tempat untuk mendapatkan perkhidmatan, tiba-tiba oleh kerana satu kelebihan yang ada pada kita, kita dapat buat dengan segera. Nak buat password lah umpamanya, nak pergi ke Mekah. Ya, banyak mufti di Google. Ya, Umi Apostle Absel, Aisyah, barakallahu fikum, Eda, Nadia, alhamdulillah semua yang hadir, ya. Terima kasih kat Nadia ke TikTok saya, channel yang baru saya buka sebagai usaha untuk menambah. Mudah-mudahan adalah akaun akhirat kita adalah satu yang boleh kita kongsi dengan orang ramai, ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih Mas Ran, terima kasih Zaini, Syafi'i, barakallahu fikum. Ramai pula sahabat kat TikTok yang saya tak pernah kenal, Haziq. Alhamdulillah, ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, inilah dia yang dimaksudkan. Kemudian kami berikan kepada mereka ni, umat Nabi Muhammad SAW, Allah beri pada mereka ni kelebihan dengan Islam yang mereka dapat amalkan. Puasa tak seperti puasa orang terdahulu, dan juga ibadah mereka tak seperti ibadah orang terdahulu. Kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi difardukan sembahyang 50 waktu, maka Sayyidina Musa AS telah pun pujuk Nabi supaya minta pada Allah diturunkan hingga menjadi 5 peringkat demi peringkat. Kerana umat Nabi Musa dikatakan oleh baginda dahulu pun tak mampu melakukannya. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad SAW mendapat keringanan 5 waktu, nilainya macam 50. Tidak akan diupakan keringanan. Itu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Namun demikian, amat malang sekali bila mereka tidak mengambil kira perkara-perkara tersebut. Macam bulan Ramadan ni kan, 30 hari je, lagi 350 hari, 330 hari yang lain tu, kita bolehlah makan, minum, buat perkara yang kita suka. Tapi dia bulan puasa 30 hari saja. Tapi ada sebahagian daripada kita yang tidak mempedulikan nikmat yang Allah berikan ni. Lantas nak sembahyang tarawih rasa 20 rakaat tu rasa berat sangat. Lapar je semua keluar belaka. Sian ni tuan-tuan berada dekat negara Arab, memang kena marah lah dengan Arab. 8 rakaat kau keluar, kau tak tahu ke kelebihan Ramadan ni. Begitu banyak rahmat yang Allah limpahkan. Kau tak macam kau lah yang rugi sebenarnya. Ya, Kruzi, alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih sahabat yang hadir kat TikTok saya. Ramai rupanya sahabat yang saya tak kenal ni. Ampun maaf ya tuan-tuan.
Mat bosan pun ada. Alhamdulillah, warahmatullahi. Jadi bila Allah menceritakan kat sini tentang seorang makna dirinya, antara mereka akan diampuni oleh Allah. Orang yang pertengahan akan dihisap dengan ringan, dan orang berlumba buat kebaikan akan dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa nanti di akhirat ahli maksiat di kalangan kaum Muhammad SAW, kalangan orang Islam, ahlul qiblah dipanggil, pun dimasukkan ke neraka, sehingga mereka akan mendapat hukuman yang tertentu sehingga dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Ketika balik neraka tu, orang-orang kafir pun berjumpa dengan mereka. Ya. Lalu orang kafir berkata kepada orang beriman yang masuk neraka ni, engkau ni masuk neraka juga, apa faedah engkau jadi orang Islam? Dipelinya, dihinanya orang Islam yang masuk neraka itu. Mendengar kata-kata si kafir itu, maka Allah SWT pun mengampunkan orang beriman dan masukkan mereka dalam syurga. Dan kemudian ahli neraka yang di kalangan musyrikin, kafirin itu, munafiqin itu, ditutup pintu neraka, mereka tak boleh keluar daripadanya. Allahu Akbar. MasyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah bikum jami'an. Mama yang hadir berbagi ni, moga-moga dapat satu untuk kita amalkan semua talib bulan Al-Quran ya. Jadi kita sedang ceritakan keutamaan baca Al-Quran sekarang. Kita baca lagi. Ibn Abbas berkata, orang yang berlumba-lumba buat kebaikan pastilah masuk syurga tanpa hisab. Orang yang pertengahan, iaitu dia banyak buat kebaikan tapi ada juga kelemahan-kelemahan dia, orang ni akan dihisab oleh Allah SWT dengan hisab yang ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan. Dan manakala orang yang ifrat, yang melanggar langsung hak Allah Ta'ala ni, dia akan kena hukuman. Hukuman dia dimasukkan ke neraka untuk sementara waktu, sehingga dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan sebab dibakar dalam api neraka itu, kemudian barulah dilayak masuk syurga Allah SWT. Jangan main tuan-tuan ya. Ini orang-orang Yahudi mengatakan, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat, kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari je, sebab kami ni kekasih Allah, kami anak-anak Allah, kami golongan disayangi oleh Allah, kami anak-anak Nabi, kami keturunan para Nabi yang ramai. Ini dakwaan golongan Yahudi. Dan Allah jawab, kamu tahu tak berapa waktu yang dimasuk neraka itu? Satu hari kat akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia tau. Satu hari kat dunia pun kau tak tahan, kau nak tahan 1000 tahun. Mana ada orang hidup 1000 tahun tuan-tuan? 100 tahun pun dah nasib kan? Alhamdulillah ya. CEO of Salam, barakallahu fikum. Alhamdulillah semua salamiah. Terima kasih kerana hadir dalam program TikTok dakwah kita pagi ni ya. Tolong share kepada teman kita yang lain. Moga-moga ada manfaat dalam perkongsian ni. Kalau tuan-tuan tak boleh cakap, tuan-tuan panjangkanlah video-video yang kebaikan ni. Kalau orang buat belara, maksiat, ramai sahut menyahut, fitnah orang dan sebagainya, kita dalam bidang Islamik dakwah ni pun kena prihatin untuk sebarluaskan kalimah Allah ni. Ya, ingat setiap video yang kita share ni di kalangan ceramah-ceramah yang tuan-tuan dengar ni adalah sebahagian dari usaha untuk meninggi kalimah Allah di muka bumi tau. Walaupun kita tak berjihad angkat senjata menentang musuh, tapi kita mengajak orang untuk memahami, membasmi kejahilan. Orang selalu cakap membasmi kemiskinan. Kita cakap bagaimana nak mengurangkan kadar kemiskinan, dan bagaimana cara kita nak mengurangkan kadar kejahilan. Ini dakwah yang kita kena lakukan, dakwah para Nabi tuan-tuan ya. Salam semua yang hadir kat Facebook dan juga TikTok. Barakallahu fikum. Jadi demikian pula diriwayatkan oleh banyak para ulama salaf bahawa yang dimaksudkan orang mengenai dirinya adalah adalah mereka yang terpilih meskipun adanya penyimpangan dan kekurangan. Pendapat inilah yang tepat dan inilah yang dipilih oleh Ibn Jarir seperti menjadi zahir ayat sebagaimana keterangan Nabi SAW. Ya, Imam Ahmad mengemukakan daripada Abu Darda bahawa Abu Darda berkata daripada Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah fa amal alladhina sabaqu fa ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wa amal alladhina tasadu fa ulaika alladhina yuhasabuna hisaban yasira wa amal alladhina zalamu fa anfusahum fa ulaika alladhina yuhbasuna fi tulil mahsyari thumma hum alladhina talafahum Allah bi rahmatihi fa hum alladhina yaquluna alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahlana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Allah berfirman, kemudian kitab itu kami berikan kepada orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada di antara mereka yang bertahan, dan ada pula yang lebih dahulu buat kebaikan dengan izin Allah. Adapun orang berlumba buat kebaikan, mereka itulah orang masuk syurga tanpa hisab. Orang yang pertengahan, mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan. Sedangkan orang menganiaya dirinya sendiri, mereka itu ditahan pada mahsyar waktu yang lama. Kemudian mereka itulah yang Allah firmankan menceritakan hal mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita kami. Sungguhnya Tuhan kami benar-benar pengampun lagi maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari kurnianya. Dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Sebagai contoh kat tuan-tuan, tuan-tuan tentu dah menaikkan umrah kan?
tuan-tuan yang kesempatan nak menanam umrah Ramadan dia tak sempat, jomlah pergi bulan Syawal. Kami Zalan Travel ada sediakan trip untuk bulan Syawal. Baik, bayangkan kita pergi ke Mekah, ke Madinah tu, kita tak pandai cakap Arab sepatah pun. Yang pandai sadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin, 4 rakaat sadailah. Maka sampai ke airport tu, tiba-tiba oleh kerana airport pada hari tu tak ramai orang dan kita pun tak ada apa-apa masalah, semua benda kita ada, requirement semua kita cukup, standard untuk travel pun kita ada, maka kita pun dibenarkan masuk dengan cepat. Tuan-tuan tapi entah apa terjadi kepada isteri kita dan dia pun tak pandai cakap macam kita, tiba kena tahan kat situ. Kita pun duk tunggu, ya Allah Rabbi, apa hal ni, aku nak cakap pun tak reti. Itulah kan bagus kalau belajar bahasa Arab, Fauzan ada masalah yang. Jadi kalau Ramadan ni ditolak untuk kita improve diri kita, antaranya memahami bahasa Al-Quran tau. Carilah kaedah belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Kami kata lagi dulu, insya-Allah bulan 6 nanti akan lancarkan satu lagi kaedah belajar bahasa Arab yang kami dapat daripada Saudi, dan telah pun melahirkan alhamdulillah ramai orang yang boleh baca dan juga bercakap Arab dengan baik, menulis Arab dengan baik, alhamdulillah. Tanya tokoh motivasi negara Datuk Dr. Fadilah Khamsah yang turut hadir dalam program kami bulan lepas dan telah grad dalam program yang kami adakan itu, alhamdulillah, syukur. Terima kasih Datuk. Jadi tuan-tuan yang boleh kasihan, kita pun tunggu, ya Allah, kita tak tahu nak buat apa. Nak duduk situ tak boleh, duduk sini tak boleh, kena tunggulah kat back. Akhir sekali kita dah tunggu keluar 1 jam 2 jam, barulah isi kita selesai di soal siasat, barulah keluar. Tuan-tuan, ke akhirat lagi payah daripada itu, tuan-tuan, lagi susah daripada itu. Jangan kita pandang macam kena tahan kat airport Australia ke, kat UK ke, yang pergi UK ataupun kena tahan kat Dubai, kena tahan kat Saudi, na'udzubillah, tuan-tuan. Tak cukup requirement dan sebagainya. Sekejap tau, 2 jam, 3 jam, 1 hari. Sekejap sebenarnya. Kat akhirat besok kena tunggu, kita pun tak tahu lama, tuan-tuan. Sebab itulah ayat ni diwahyukan kepada Nabi 1400 tahun lalu supaya kita baca dan kita jangan jadi golongan seperti itu. Kerana Allah telah mengkhabarkan benda itu benar-benar berlaku. Itu sebab kita dapat lihat dalam Al-Quran kaedah pendekatan yang Allah sebut dalam perkara-perkara yang warid, yang wajib berlaku, Allah sebut semuanya past tense. Padahal benda itu belum berlaku. Macam kewujudan syurga, hari mahsyar, hari kiamat, semuanya Allah sebut dalam variasi, dalam versi madin, fi'il madin. Syed Tiger yang mulia, barakallahu fikum. Faisal ahlan wa sahlan, Faisal 75. Terima kasih semua kerana hadir pada pagi ini dalam kuliah tafsir kita, tadabbur kita tentang bagaimana nak jadi orang lebih baik dalam Ramadan dalam baca Al-Quran. Okey. Dengar lagi, tuan. Jadi manusia ada 3 golongan. Yang pertama, yang lain masuk syurga laju. Yang kedua, tersekat kerana ada kekurangan dia, tapi akhirnya lepas juga. Yang ketiga, kena tahan lama. Bila dah lepas itu, apa dia kata tahu? Ni Allah gambarkan, alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Ya Allah, penatnya tunggu yang lepas juga, ya Allah. Terima kasih Engkau, ya Allah. Banyak dosa aku malu lah, ya Allah, jumpa Engkau. Aku banyak dosa, aku banyak masalah, tapi Engkau ampunkan juga, ya Allah. Pengampun Engkau, maha luasnya rahmat-Mu. Memanglah aku ni hamba yang sangat banyak menzalimi diri sendiri. Macam tu Inilah sikap orang beriman. Abu Jarud menuturkan, aku bertanya kepada Muhammad bin Ali Al-Baqir, ni adalah cucu Rasulullah, mengenai firman Allah, faminhum zalimun nafsi, lalu beliau menjawab, orang mengenai diri sendiri, itu orang mencampur adukkan buatan yang saleh dengan keburukan. Kalau orang tak ada kat masjid nak jadi imam, dia boleh jadi imam. Kat RNR ke berhenti, dia boleh jadi imam. Tapi kalau pergi program Cak Kuncak kat Melaka, dia Cak Kuncak dulu tau. Kalau program karaoke tu, orang kahwin tu, tak ada penyanyi, dia boleh menyanyi juga. Nyanyi dengan isi orang, dengan dara orang, dia boleh menyanyi. Inilah orang yang pelik. Dua-dua benda dia buat. Kebaikan dia buat, perkara melalut pun dia buat juga. Apa pandang hebat lah, mana dia hebat. Ini bahaya tau kat akhirat. Orang serba boleh ni, baik dia buat, merapu pun dia buat juga. Jangan main takut-takut merapu yang kita buat tu terlalu besar dosanya sehingga menghapuskan semua kebaikan yang kita buat. Kita pun tak tahu nak sukat. Maka jangan pandang benda itu kecil sebagai kecil, kerana mungkin dia besar di sisi Allah. Orang berimannya melihat dosa yang dia tersilap lakukan macam gunung besar nak menghempapnya. Ketakutan dia sentiasa. Manakala si munafik itu bila melakukan maksiat dia gembira, macam lalat hinggap kat hidungnya, dia buat begitu, terbang lalat tu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, panjang Salamiah dan salam semua sahabat yang hadir dalam
TikTok saya dan juga Facebook. Yang Facebook ni diam je semua. Masuklah sikit, ceritalah sikit, tambah-tambah sikit. Ayat-ayat kalian yang merupakan mutiara-mutiara hebat tu manfaat untuk sesama yang lain. Share tau. Benny ahlan wasahlan, Tok Pakir ahlan wasahlan, Tok Pakir Faizal ahlan wasahlan. Mudah-mudahan kita ni fakir kepada rahmat Allah. Antumul fuqara ila Allah. Orang kita ni semua fakir kepada rahmat Allah, fakir kepada kurnia Allah. Walaupun kita berada, kita kaya sekalipun, tapi semuanya pinjaman, semuanya Allah punya. Kita ni memang miskin, tuan-tuan. Baik, Jadi cucu Nabi SAW ini berkata, Muhammad Al-Baqir berkata, Ali Al-Baqir berkata, jika masalah saja ayat-ayat seumum dan seluruh manusia terbagi pada 3 golongan. Para umat yang paling besar mendapatkan nikmat, manusia yang paling utama mendapat rahmat. Maka sungguhnya mereka adalah pewaris para Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahawa Qais bin Kasir berkata, seorang lelaki datang dari kota Madinah dengan maksud menemui Abu Darda, sedangkan Abu Darda berada di Damsyik. Lalu Abu Darda bertanya, apa yang bawa kau datang? Wahai saudaraku, dia menjawab, sebuah hadis yang aku terima. Bahawa engkau telah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Lantas ditanya, kenapa kau datang untuk mengurus perdagangan? Jawab, tidak. Ditanya lagi, apa kau datang untuk satu keperluan? Jawab, tidak. Ditanya lagi, adakah tidak ada tujuan lain kau datang ke sini melainkan untuk tahu hadis ini? Jawab, ya. Maka Abu Darda berkata, aku dengar Rasulullah SAW sabda, tengok ni kesungguhan orang untuk menuntut ilmu dulu. Nak gambarkan kesungguhan tu tadi, yang dipanggil sabiqum bil khairat. Mana kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dia tak miss. Kadang-kadang ada kuliah-kuliah pada ustaz yang dia suka. Dari jauh dia datang, dari Johor dia datang ke KL. Dari Kelantan dia datang. Kalau dengar ada tuan guru tu datang daripada negara lain untuk mengajar hadis, daripada Sabah Sarawak dia datang untuk mendengar ilmu sampaikan. Ni ada kesungguhan, tuan-tuan. Kau datang jauh ni kenapa Fulan? Kau ada tujuan lain ke? Oh, tak ada. Saya memang datang untuk ilmu ni. Nanti habis untuk ilmu, nanti saya ziarah lah anak saya kat UPM. Allahu Akbar. Ibu. Allah hebatnya orang macam ni. Nazmi Jim, ahlan wasahlan. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah dia gambaran orang yang belum melakukan kebaikan. Mereka ni ada dalam bahagian sudut. Dengar je mak mentua jatuh, dia lah yang pertama datang, dia yang pertama pulang kampung. Padahal mak mentua je. Tengok kesungguhan dia. Nampak, tuan-tuan? Ini maksudnya kesungguhan. Tadi 3 type manusia, dan semua ibadah ada 3 jenis. Yang satu lagi itu duduk depan, muka duduk depan je. Dah tu dia duduk depan, dibagi orang air satu pula. Bagi senang, kalau haus nanti boleh minum. Dia mudahkan segala-galanya. Maknanya ini orang yang dipanggil sebagai sabiqum bil khairat. Dalam semua kategori kita akan jumpa orang seperti ini. Dia belum berbuat kebaikan, dia tak mau kalah. Dia mesti dia yang pertama. Ada orang yang pertengahan lebih kurang, ada yang kurang langsung. Yang kurang langsung ni pun akan dapat keampunan daripada Allah, tapi kita tak tahu berapa lama seksa yang akan ditemui, berapa banyak hukuman yang dia akan lalui. Jangan kita pandang remeh tau, tak apa, lebih kurang lah. Mudah, alhamdulillah. Jangan kita jadi orang yang rugi ni tadi. Duduk tunggu, tak apalah, tak apa, lebih kurang. Tak mau lebih kurang. Apa pula kau tahu benda kau buat tu lebih kurang, kau berjaya. Jangan main tau. Alhamdulillah. Habibah Muhammad Suhaib, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Tolong share pada teman kita, bincangan ni penting sangat. Lalu Abu Darda berkata kepada sahabat yang datang dari jauh, datang dari Madinah ke Damsyik ni, berapa ribu batu, tuan-tuan, berapa ribu kilometer tau, jauh. Dari Madinah nak pergi ke Jordannya dah 1000 batu lebih, nak pergi ke Aman tu. Pada Aman nak pergi ke Damsyik pula lagi. Allahu Akbar, jauhnya datang untuk ilmu. Lalu Abu Darda berkata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ila jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard hatta al-hitanu fil ma' wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'il al-kawakibi. Innal ulama hum warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadha bi hazin wafir. Maka Abu Darda berkata kepada sahabat yang datang dari jauh ni, dari Madinah untuk menuntut ilmu, untuk mendengar hadis daripada mulut Abu Darda. Kerana dalam menuntut ilmu ni kita mencari orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dipanggil sanad a'la, sanad alim. Katalah saya dengar hadis ni daripada tuan guru pondok. Tuan guru pondok tu daripada tuan guru dia. Tuan guru dia daripada tuan guru dia di Thailand. Thailand itu daripada tuan guru dia di Mekah. Daripada Mekah itu kepada tuan gurunya di Madinah. Contohlah sampai kepada Rasulullah. Oleh kerana tuan guru di Mekah tu masih hidup, ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh tuan guru dari Kelantan ni tadi, saya pergi ke Mekah nak potong 3 ataupun 4 sanad, nak dekatkan diri saya lebih kepada Rasulullah. Itu mana dia sanad yang tinggi.
Jadi begini juga kelakuan lelaki ini dari Madinah. Dia mendengar perkara itu disampaikan daripada seorang, bahawa hadis itu sampai kepada Abu Darda. Abu Darda dengar langsung daripada Rasulullah. Maka dia tak mau gitu. Dia tak mau dengar daripada orang tengah. Dia nak pergi travel sejauh 1000 batu, 2000 batu itu, katakanlah tuan-tuan, semata-mata untuk dengar daripada Abu Darda, mulut Abu Darda, kerana Abu Darda lah yang mendengar benda itu langsung daripada Nabi SAW. Tengok kesungguhan dan menuntut ilmu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kalaulah anak-anak kita ni punya kecenderungan belajar Islam, bagilah galakan tuan-tuan. Kalau dia punya kecenderungan untuk hafal Quran, bagilah galakan tuan-tuan. Kerana akhir zaman ni semua manusia diburu oleh kebendaan, dihambat oleh perasaan tak cukup. Maka semua orang akan berusaha untuk menunjuk-nunjuk habuan dunia yang dinikmati. Padahal itu semua palsu dan tidak akan kekal. Tapi orang menuntut ilmu agama ni makin hari makin kurang tuan-tuan. Kita kena pujuk anak-anak kita. Kalau anak kita ada 8 orang, wakaflah seorang untuk belajar Islam. Mulia Raja Huzain ni, Nu'alidah. Kalau dah terlepas anak kita semua dah bekerja belaka dan menuntut ilmu belaka dalam bidang masing-masing, tak salah lah. Kita ada cucu, bagilah infak pada cucu kita yang minat kepada Islam, dan pujuk salah seorang yang cerdik untuk belajar Islam. Sian ya, ulama-ulama Islam yang makin kurang tuan-tuan. Tapi bab dunia kita cerita lah. Orang boleh buat bangunan tinggi, orang boleh macam-macam perkara, tapi dalam hadis kadang-kadang kita ni ketinggalan nak dibanding dengan Maghribi ke Arab Saudi. Kerana satu kelemahan yang kadang-kadang berlaku, kita tak buat bab hadis. Bila hadis tu kita main ambil je hadis daripada mana sumber sekalipun, maka kita tidak bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam yang benar. Terima kasih tuan-tuan ya. Terima kasih kerana mengirim star kepada saya pagi ni. Barakallahu fikum. Banyak Allah dia boleh balas jasa tuan-tuan yang menyokong saya selama ni tuan-tuan. Dah lama saya tak bersiaran masuk 3 Ramadan. Tak sempat tuan-tuan, Allah sibuk dengan urusan dunia. Doakan untuk saya tuan-tuan ya. Saudara-saudara, barakallahu fikum. Fadli Ahmad. Okay. Jadi kemudian Abu Darda menyampaikan kepada sahabat ni tadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka nescaya Allah akan menjadikan baginya dengan setiap laluan itu jalan ke syurga. Kalau anak kita menuntut ilmu Islam ni, kita bagi alakan, sokongan, bagi duit pada dia, beritahu pada dia, tak apa nak, kalau kau tak ambil medik pun, kau jadi ustaz pun tak apalah. Ayah ada tanah, ayah ada apa, ayah dah beritahu pada adik-adik yang lain, ayah nak infak untuk kau belajar ke Azhar, sehingga kau boleh jadi ulama dalam bidang ni. Besok apa-apa hal boleh kau jadi rujukan. Ya, kalau yang ayah harapkan untuk memahami Quran, maka kita menyediakan anak kita laluan ke syurga sebenarnya dengan cara demikian. Walaupun belajar agama ni dulu-dulu zaman saya tak glamour lah tuan-tuan. Orang boleh perli pula kata, kau belajar agama ni kau nak jadi mufti Melaka ke? Mufti ada seorang je. Kau orang ramai nak buat apa? Masyarakat Universiti Fakulti Islam ada berapa je kosong. Qadhi ada berapa orang jadi perlukan. Imam masjid lagi pula. Penyebesar masjid tu seorang je imam yang ada, yang dilantik di kerajaan. Habis kau nak kerja apa? Orang pandang hina macam tu tuan-tuan. Ni rezeki ni terdapat pada tangan kerajaan katanya. Rezeki tangan Allah kan. Burung pagi-pagi keluar tu ada rezeki untuk dia. Ulat yang hitam dalam, semut yang hitam dalam batu yang hitam, kata ahli tasawuf itu. Di malam yang hitam ada rezeki untuk dia. Allah tahu di mana dia. Allahu Akbar. Yang kita duk risau sangat bahawa dunia ni, bab rezeki ni kenapa lah tuan ya. Baik, baca lagi ya. Sungguhnya para malaikat letakkan sayap-sayapnya kerana rida kepada penuntut ilmu. Bahkan semua yang ada di langit dan bumi akan minta ampunan untuk penuntut ilmu, hingga ikan-ikan dalam air. Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang beribadah, seperti bulan dibandingkan dengan bintang di langit. Terangnya bulan dibandingkan bintang-bintang. Macam itulah kedudukan orang berilmu dibandingkan dengan orang beribadah. Ya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidak akan mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti dia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Majah. Nampak tak? Keutamaan menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu sungguh ni masuk juga dalam format yang digambarkan tadi, pattern manusia yang bersungguh-sungguh yang akan masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua yang bersederhana. Yang ketiga yang berlebih kurang, yang ta'amu langsung, tak ambil berat. Mereka juga akan dapat nikmat kepada Allah, tapi selepas hukuman dikenai mereka kerana banyaknya maksiat yang dilakukan. Baik tuan-tuan, ini bercerita tentang nikmat Allah kepada seseorang dalam bab melakukan amal soleh. Saya nak pergi topik yang berkaitan juga dalam konteks kita melakukan ibadah bulan puasa itu, membaca Al-Quran tau. Dengar baik tuan daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran oleh Imam Nawawi. Dalam kaitan ini, adab kita kalau membaca Al-Quran ni, kita nak jadi sabiqun bil khairat biiznillah, yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dengan izin Allah, dan konteks baca Quran tu bersungguh-sungguh
Sikit lagi saya nak sebut ni. Kita bila baca Quran ni, usahakanlah untuk pertama sekali bertadabbur, tahu. Usaha untuk tadabbur. Tadabbur ni hanya berlaku kalau kita faham bahasa Arab. Ambil lah berat, kok mana pun belajarlah bahasa Arab, tuan-tuan. Belajar bahasa Arab bersungguh-sungguh. Kami ada kaedah tau, di Telaga Biru ada kaedah namanya kaedah Arabic for All, Al-Arabiyyah Lil-Jami' yang saya katakan tadi awal. Kaedah ni kalau tuan-tuan beli buku, tuan-tuan belajar sendiri, ada QR code, boleh scan. Tak mahal pun buku ni. Jadi berapa jilid, kita beli, kita ikut format itu. Kita belajar sendiri pun boleh. Kalau tuan-tuan nak belajar berguru, ada guru yang disediakan, ada hadiah yang kita kena bayarlah kepada guru-guru yang mengajar tu. Ada orang dia belajar sendiri pun dia boleh berjaya. Saya tak nafikan. Ada orang yang kadang-kadang dia kena ada guru, kalau tak dia tak ada disiplin. Saya lah sebahagian daripadanya. Saya tak mahu belajar sendiri, saya kena ada guru. Jadi tengok mana satu kita. Tuan-tuan bolehlah tengok di www.telagabiru.com.my. Tulis perkataan Arabic for All, Al-Arabiyyah Lil-Jami', bahasa Arab untuk semua. Jadi kaedah ni boleh tuan-tuan belajar sendiri, atau tuan-tuan belajar berguru mengikut kelas yang kami adakan pun boleh. Atau tuan-tuan nak pergi cari guru ajar sendiri pun boleh. Usahalah untuk tadabbur Quran yang hanya akan berlaku dengan cara kita memahami bahasa Arab. Kalau orang tu tak faham bahasa Arab, dia cerita tadabbur tu dekat dengan dongeng lah sebenarnya. Impossible sebenarnya. Kata Al-Imam Hasan Habanaka Al-Maidani dalam kitabnya Qawaid Tadabbur Al-Amthal Al-Quran, kaedah yang paling ideal untuk memahami Al-Quran, tadabbur Quran, satu syarat dia mesti boleh bahasa Arab. Tak boleh bahasa Arab, anda memang tipu diri sendiri lah namanya. Kerana tadabbur itu tak boleh berlaku tanpa kita faham bahasa Arab. Jadi baca Quran ni kena dengan faham. Dengan niat untuk khatam, tapi kena faham. Tak faham ni rugi, tuan-tuan, rugi sangat. Itu dia pertama. Jadi memperhatikan makna Al-Quran dengan bersungguh-sungguh ni, dalam Quran kata Imam Suyuti dalam Al-Itqan, ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad ni adalah janji-janji baik. Wa'id, janji-janji yang menakutkan. Itu wa'ad dengan wa'id. Kemudian ada targhib dan juga tarhib. Targhib ni maknanya galakan, motivasi dan juga menakut-nakutkan. Targhib, raghaba yuraghibu, tarhib maknanya berita-berita gembira. Tarhib pula adalah benda-benda amaran-amaran yang menakutkan. Dan dalam Quran pun ada hikam. Hikam ni maknanya hikmah-hikmah, wisdom yang sangat banyak. Misalnya, Alhamdulillah, sedang berusaha, Alhamdulillah, sedang berusaha. Ada dalam TikTok pada pagi ni, barakallahu fikum ya. Dan dalam Quran pun ada ahkam, hukum-hukum. Ada mawa'idh, nasaih. Ada hikmah-hikmah, ada pesan-pesan, wasiat-wasiat. Ida kahar, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih ya. Jadi ini adalah cara pertama untuk kita masuk dalam golongan baca Quran sabiqun bil khairat ni tadi. Makna bersungguh-sungguh. Kesungguhan lahir bila kita tadabbur. Tadabbur tidak berlaku melainkan kita kena belajar bahasa Arab. Itu dia ya. Yang kedua, dalam kata-kata Imam Nawawi yang tibian lagi, membaca Quran ni mesti dengan dan sebelum tu kalau ada kita baca, ulama SAW baca Quran, ada yang baca sebahagian malam, ada yang baca sepanjang malam. Ada yang meninggal dunia ketika baca Quran kerana tanpa menghayati maksudnya. Itu semua berlaku bila dia faham bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, dia baca macam mana pun dia tidak akan dapat menyelami maksud yang Allah kehendaki sebenarnya. Kerana mana-mana bahasa di dunia tak terkecuali bahasa Arab. Dia ada simpulan kata tau. Simpulan bahasa, ada kiasan kata, dipanggil majas, isti'arah, ada macam-macam benda yang kita kena belajar. Tauriah dan sebagainya. Ada macam-macam uslub. Kalau kita nak memahami bahasa-bahasa tu, kita kena menguasai bahasa tu dengan betul kan. Mana boleh kita baca Shakespeare, kita tak faham bahasa Inggeris yang betul, sastra. Maka demikian juga Al-Quran yang tinggi kesusastraannya hanya akan berlaku bila kita faham bahasa Arab. Itu sebab orang yang kita baca kisah mereka baca Quran, mereka meninggal dunia ketika baca Quran kerana terlalu lazat dirasanya, nikmat sampai dia rindu, dia tak boleh tahan-tahan nak bertemu dengan Allah SWT lagi ya. Baik. Ibnu Mas'ud berkata, bacalah Quran selama Al-Quran memberi peringatan kepadamu. Jika dia tidak memberimu peringatan, berarti engkau tidak membacanya. Kata Ibnu Mas'ud Al-Quran diturunkan untuk dimuliakan. Jadikan usaha mempelajarinya sesuai dengan amalanmu, maka laksanakan ajarannya dalam perbuatanmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang paling alim. Syaidah Kuli, Alhamdulillah. Yusri, barakallahu fikum. Enjoy. Semua sahabat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Maimun bin Mahran berkata, banyak orang baca Quran padahal Quran laknatnya.
Ketika orang itu baca la'natullahi 'alal kazibin, laknat Allah ke atas orang berdusta, padahal Quran itu melaknat dirinya sendiri. Ya Allah, hai. Kenapa Kerana dia tak tadabbur. Bila tak tadabbur, benda yang disuruh buat dia tak buat, benda yang haram pula dibuatnya. Kan banyak berlaku pada orang, dia baca Quran tentang riba itu haram, tapi dia terlibat dengan riba, dia masuk sikit cepat kaya. Cukup banyak hari ni kat Telegram kat mana orang jemput kita, labu hari ni besok dapat duit. Mana ada perniagaan yang menjanjikan pulangan, tuan-tuan? Kita tak tahu ilmu gaib tahu. Jangan masuk dalam bidang ni, baca Quran tapi tak mengamalkan. Kenapa tak mengamalkan? Tak tadabbur. Kenapa tak tadabbur? Tadabbur kerana tak faham masalah. Syafa layali Anas bin Malik berkata, banyak orang baca Quran sedang Quran itu melaknatnya. Ini gambar kata-kata tadi. Sungguhnya satu bacaan belumlah dipandang oleh telah membacanya. Jika pembacaan itu, bahawa Quran itu dibaca oleh budak-budak, kanak-kanak, dia tidak memahami maksudnya. Mereka menghafal tapi menyia-nyiakan hukumnya. Padahal salah seorang antara mereka berkata, demi Allah, aku telah baca Quran dan aku tidak melupakannya. Tapi sebenarnya dia menyia-nyiakan, dia mensia-siakan keseluruhan Quran. Kerana dia tak faham, dia tak tadabbur. Itu dia Tuan Amli, barakallahu fikum, Alhamdulillah Z Channel. Yang kedua, untuk dapat kenikmatan masuk dalam golongan yang dipanggil sabiqum bil khairat ni tadi bersungguh-sungguh, membacalah dengan khusyuk dan khudur'. Khusyuk ni maknanya apa? Khusyuk ni maknanya kita berikan perhatian sepenuhnya, hati kita pun memahami. Khudur', merendahkan diri. Khudur' dengan khusyuk, khusyuk dengan khudur', beza. Tiada cerita, ada masalah, barakallahu fikum. Sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Yang ketiga, bacalah Quran dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah. Yang iaitu membulatkan fikiran dan hati sanubari kita sedang munajat pada Allah. Seolah kita berada di depan Allah SWT. Ada orang kadang-kadang diupah untuk baca Quran kat kubur orang kaya meninggal dunia, panggil dia untuk baca Quran. Berapa lama baca Quran ni tuan? Bacalah 3 kali khatam. Berapa bayarannya tuan? Dah dibaca tu ditarget untuk dapat wang pula. Tuan-tuan, tak salah orang baca Quran kat kubur, tapi yang salahnya kita menagih daripada manusia. Kita tak pandang pahala daripada Allah, tapi kita pandang fulus daripada manusia. Ini salah. Baca Quran kat kubur ni amalan para salafus salih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pesan kepada anaknya, kalau ayah mati nanti baca Quran kat kubur ayah. Tak salah orang baca Quran kat kubur. Kalau baca daripada hafazan, lebih baik daripada baca pada tulisan, seperti dikatakan oleh para ulama. Kerana membaca pada tulisan, pada mashaf di kubur mewarisi kelupaan. Jadi kita baca Quran kat kubur, baca daripada hafazan. Yang salah bila kita menagih daripada manusia, kasih sayang manusia, bukannya rahmat Allah. Itu yang salah. Jadi ikhlaskan diri kita kerana Allah SWT. Yang keempat, dalam apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang tirian ni, membaca dengan cara menghasilkan bekas pada diri sendiri. Inilah kaedah orang-orang arifin. Arifin ni maksudnya orang yang pada kojer, pada goj. Mat Hatif, banyak sahabat saya yang saya tak kenal. Terima kasih barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Membaca dengan usaha bersungguh-sungguh, ijtihad namanya, untuk menghasilkan kesan pada hati. Itu namanya interaksi berkualiti dengan ayat-ayat Allah SWT. Kesungguhan yang akan menyebabkan berbekas dalam hati. Dia tidak akan berbekas, lagi sekali saya sebut, tuan-tuan, melainkan bila tuan-tuan faham bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, bacalah kok mana pun tak akan ada bekas ke hati, tuan-tuan. Tak mendalam maksud saya. Baik. Itu sebab kita baca dalam surah, sebagai contohnya dalam surah Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu menyungkurkan dirinya, mengharap kepada Allah, menghadap padanya, meminta kepadanya. Bagaimana nak berlaku demikian kalau kita tidak faham bahasa Arab? Nufisha, Osman, Sa'adah. Barakallahu fikum. Itu sebab disebut dalam Syarah Muhazzab oleh Imam Nawawi, itu Majmu', cara yang dapat menangis ialah memperhatikan bersungguh-sungguh apa yang dibaca tentang ancaman, amaran, mengingatkan diri kita kepada kelalaian. Ingatan-ingatan ini tidak akan mempengaruhi jiwa kita bila kita tidak faham bahasa Arab. Lagi sekali tekankan perkataan bahasa Arab. Maka menangislah kalau kita dah dapat baca dan kita tengok amaran-amaran Allah sebut itu, tapi dia tidak bekas ke hati kita, maka naklah kita menangis di atas bekunya hati kita, tepunya hati kita untuk terima hidayah Allah ni. Kita patut menangisi diri kita yang banyak dosanya tadi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi inilah yang boleh kita pelajari berkaitan dengan
kelebihan baca Al-Quran. Kita nak masuk dalam ayat yang dibentangkan tadi, ayat 32 surah Fatir, yang mengisahkan tentang pembahagian manusia kepada 3 kategori, dan kita kaitkan dengan Ramadan ini sebagai bulan Quran. Ingat tahu pesan yang terakhir dari para ulama yang ramai berkata, malam yang diturunkan Quran jadi malam yang paling utama di sisi Allah dan manusia. Namanya malam Qadar. Betul tak? Bulan yang diturunkan pada Quran jadi bulan yang paling mulia di sisi Allah dan manusia. Namanya bulan Ramadan. Malaikat yang bawa turun Al-Quran itu menjadi malaikat yang paling tinggi makamnya di sisi Allah dan manusia. Namanya, Cikgu Rohaya, Malaikat Jibril. Nabi yang paling mulia adalah Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Dan sempurnakan ayat terakhir ini untuk diri kita sendiri. Aku nak jadi manusia yang paling baik dengan aku mengamalkan Quran. Ingat 5 rangkap ni. Malam yang paling utama adalah malam turunnya Al-Quran. Bulan yang paling utama, bulan turunnya Al-Quran. Malaikat paling utama, malaikat yang bawa turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling utama adalah Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mengatasi Nabi-Nabi terdahulu Nabi Muhammad SAW. Aku nak jadi orang yang paling baik, the best of me, dengan sebab aku membaca Al-Quran itu. Boleh tuan? Kita tak boleh nak kata aku jadi manusia terbaik. Tak, aku nak jadi manusia yang paling baik untuk versi aku. Aku sama ni banyak benda silap aku buat. Ya, dihitungkan banyaknya Allah ni maha sabur, syakur pada aku. Allah menyabar terhadap buatan jahat aku. Dosa aku banyak sangat. Kebaikan Allah datang pada aku, kebusukan dan kejahatan aku pergi pada Allah. Ini disebut dalam hadis. Itulah kita. Maka tuan, kita nak jadikan Ramadan ni bulan perubahan. Mulakanlah dengan Al-Quran. Kerana mereka mengatakan nama Ramadan as-siyamul qiyamul Quran. Ramadan datang untuk puasa sungguh-sungguh, qiyam sungguh-sungguh. Ingat tahu, qiyam sungguh-sungguh ni berlaku dengan sembahyang Isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah, sembahyang tarawih lengkap. Dengan imam sampai imam bagi salam. Itu namanya qiyam yang sempurna. Dan yang ketiga, Quran. Bacalah Quran. Hari ini masuk hari ke-3 puasa. Bagaimana bacaan Quran kita? Tak lebih 3 juzuk tak? Kalau lebih 3 juzuk, cerahlah harapan untuk kita khatam Quran malam 27 nanti. Kalau masih lagi mengangkat-angkat, kita boleh baca Quran tapi kita yang tak bersungguh-sungguh bacanya, maka kita ni adalah orang yang rugi. Kita bimbang masuk dalam yang dipanggil tadi zalimun li nafsi. Zalimi diri sendiri. Dia mampu, Allah bagi daripada kudrat baca Quran dengan baik, tapi dia leka dengan benda-benda lain. Tinggalkan movie dulu tuan-tuan, tinggallah benda sia-sia. Tinggallah sekejap saja masa 30 hari ni. Maka bersungguhlah kita. Tengok je kita dah masuk Jumaat. Tengok kita dah menuju ke separuh Ramadan nanti. Tengok masuk 23. Tengok Allah Akbar. InsyaAllah kuliah selepas ni saya akan sampaikan perkara yang kedua berkaitan dengan puasa. Bagaimana kita memperbaiki qiyamul lail kita. Nak dengar tak? InsyaAllah saya akan sampaikan pagi esok dengan izin Allah bagaimana kita boleh baiki puasa kita dalam konteks qiyamul lail kita. Apakah rahsia menyebabkan orang bangun malam ini yang dikutip, digali pada kitab-kitab ahli tasawuf macam Imam Ghazali, supaya kita dapat baiki puasa kita dengan sebenar-benarnya. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ni kat TikTok saya. Arman, terima kasih. Ruqyah, terima kasih sangat. Haji Hamidah, terima kasih semua yang share. Nur Akidah, Nur Salan semua. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain InsyaAllah pagi esok dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah beri pada saya dan tuan-tuan keampunan, keafiatan, keberkatan Ramadan. Dan Allah tunaikan semua hajat kita. Allah mengurahkan rezeki kita. Alhamdulillah. Cukup segala keperluan kita. Yang kita berhutang, mudah Allah bantulah untuk kita jumpa cara bayar hutang dengan segera kita. Allah terbeban dengan hutang-hutang yang kita lalui. Abu Auni, barakallahu fikum, Mami Fakhiran, Wassalamu Fisha. Cikgu Rohaya, terima kasih Cikgu Rohaya. Terima kasih Zikri, Pablo, terima kasih. Baba Ino, terima kasih. Daniel Hakim, Cik Pa Bekri, terima kasih semua yang hadir pada pagi ni. Barakallahu fikum. Huzaifah, terima kasih Tuan, terima kasih yang mulia Tuan Najuha, Azul Kafli, ada masalah ramai kat TikTok ni. Iwana Mokhtar, terima kasih kat Facebook. Jamidah, Hasni Zaniza, kenal saya dan doa tuan-tuan Andai tuan-tuan dapati tafsir kasir ni manfaat saya sampaikan tadi, tuan-tuan boleh dapatkan dekat www.telagabiru.com.my. Sangat manfaat, buatlah investment untuk kita faham kalam Tuhan tafsir Ibn Katsir. Cek dekat www.telagabiru.com.my. Roslah Hazar, Roslah Rashidah Razak, Alhamdulillah, Rashidah semua.
Nadi Anwar Salan, Muhammad Syazni, barakallahu fikum. Nizam, terima kasih. Nabil Fikri, Anwar Salan semua. Anwar Awan, ya, sedap lalu, barakallahu fikum. Khair. Ya Allah, ramainya sahabat hadir pada pagi ini. Terima kasih tuan, ya. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ila Nusida, Sauda, ya, Ruqyah, Pak Lira, Fazwan, dekat TikTok, terima kasih. Terima kasih semua, barakallahu fikum. Jumpa lagi pada pagi esok, insya-Allah. Jangan lupa tahu pagi esok appointment kita bincang tentang bagaimana boleh qiyamul lail. Kenapa kita tak rasa kemanisan qiyamul lail? Apakah halangan yang menyebabkan orang tak dapat qiyamul lail? Penting sangat topik ini, kerana kita nak mulakan chapter baru dalam hidup kita. Ramadan kali ini dibawa ke bulan-bulan berikutnya, kita jadi orang yang iltizam qiyamul lail. Ya, saya bawa satu cerita je menarik, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mimpi dia masuk syurga, masuk neraka. Kemudian dia berpeluh-peluh bangun, dia tanya pada kakaknya isteri Nabi SAW, iaitu Hafsah. Kata pada kakak saya mimpi yang tadi masuk syurga, masuk neraka, malaikat bawa saya pergi. Maka kakaknya bertanya kepada Rasulullah suaminya, Allahu Akbar. Maka jawapan Nabi kepada Hafsah, adik kamu Abdullah itu seorang yang salih kalau dia qiyamul lail. Maka kesan daripada kata-kata Nabi itu, Abdullah bin Umar tidak lagi meninggalkan qiyamul lail sepanjang hidupnya. 60 tahun tuan-tuan. Tak pernah tinggal qiyamul lail. Jadi inilah dia kelebihan orang yang tahu keutamaan qiyamul lail. InsyaAllah pagi esok kita akan bincang semua. Bukanlah saya yang terbaik tuan, saya bawa pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh amalkan sebagai saya pahala, itu je. Ya, bukan saya ni ahli qiyamul lail, saya tak pernah tinggal, tak. Saya banyak kelemahan. Tuan-tuan lebih utama dari saya. Cuma kita sharing lah, apa yang terbaik. Ya, doktor tu mengajar pada kita kesihatan, tapi doktor tu nak sakit, dia mati juga. Ya, begitulah juga ustaz. Dia banyak kelemahan, tapi dia tahu apa yang dalam kitab-kitab Arab tu disampaikan. Itulah kerja kita, Jadi tuan-tuan, kita ni bukan Nabi, bukan maksum. Dia, Sa'afirul, barakallahu fikum. Jam, Razana Aziz, Suhaimi Abdul Rahman. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa pagi esok tau. Poinmen kita cerita tentang bagaimana boleh menjadikan qiyamul lail itu satu kemanisan dalam hidup kita. Kita lakukan selalu, Kita tak akan ketinggalan lagi selepas ni untuk ibadah yang namanya qiyamul lail. Apakah rahsia ini? Kita baca, kita cedok daripada pengalaman para salafus salih yang mengatakan kalau tidak qiyamul lail kami tidak mau hidup di dunia pada hari ini. Sonoknya waktu bersama dengan Tuhan, boleh mengadu apa saja urusan. Kita mengadu dengan manusia ini belum tentu dia boleh selesaikan. Mungkin dia cerita pula dengan orang, Roslahat Azma. Allah, nama ya Allah, indahnya nama ni, apa nama maksud dia? Rozana Aziz Suryati Hashim, barakallahu fikum. Terima kasih Jem, terima kasih semua dekat Facebook dan juga dekat TikTok. Yang mulia Tuan, terima kasih Tuan Arman, semua yang ada. Jumpa lagi pagi esok, jangan lupa, Sekian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم فرج الهم يا كاشف الغني ويا مجيب دعوة المضطرين رحمة الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Taqallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan. Allah terima ibadah kita. Jangan lupa sembahyang sunat duha, waktunya dah masuk. Kenang daku dalam doa kamu, Kenang daku dalam doa kalian. Terima kasih semua pada pagi ini. Sekali lagi Rozana Aziz, terima kasih Syar di TikTok, terima kasih Surin, terima kasih Yana Mukhtar, terima kasih Salinanan, terima kasih Zaha Naria, Syafiq, terima kasih Syariza, Ustaz Afirul, terima kasih Ustaz Ani Hasullah, Kasum Atan, terima kasih Rugaya, terima kasih Jem, terima kasih Abu Auni, Aini Hisham. Tak tersebut nama kalian semua, tapi kalian ada dalam hati ana. Terima kasih
Moga Allah masukkan kalian di sisi hamba yang beriman, jadikan waktu yang diperuntukkan untuk mendengar kuliah pagi ini sebahagian daripada amal salih yang akan memberatkan timbangan amal salih kita di akhirat. Junaidah, Isna Iza, Beswood, Nasir, Nurfisha, Aisyah, Rosna, Syarif. Saya semuanya jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.